Bismillahirrahmanirrahim. Seorang telah bertanya Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai rambut putih, ada tak uban putih rambut? Maka beliau menjawab, lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun illa sya'aratin bi mifrak ra'sihi izad dahana warahunna ad-duhnu. Sebahagian rambut Rasulullah SAW yang disikat adalah putih tetapi terlindung apabila minyak digunakan. Jadi kata apa? Lam yakun fi ra'sihi, tidak adalah pada raksi Rasulullah SAW, pada kepala Rasulullah syaib. Syaibun mana uban tak ada. Illa syarat, melainkan ada beberapa helai pada mifrak raksi, pada pertengahan kepala. Itu bila bila dia dibubuh uban, berminyak, tak nampak. Rambut bila berminyak, dia berapa? Dia berlekat, kan? Dia tak dapat nampak. Kalau dia kering, dia bercanggah itu mungkin nampak yang sikit boleh nampak. Bahawa dia kata bilangan tu kadang orang nampak banyak ni, tapi tak banyak, sedikit uban yang ada kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Simak Ibn Harb telah menukilkan bahawa beliau telah mendengar Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata setelah beliau ditanya mengenai iaitulah uban syaib, uban baginda Rasulullah SAW, kana iza dahana ra'sahu lam yurah minhu syaibun wa iza lam yadhan ru'ya minhu syaib. Jadi mana dua keadaan ni berbeza. Ketika Rasulullah SAW pakai minyak, lain keadaan dia tak nampak, tapi bila tak pakai minyak tu nampak, gitu mana. Jadi kana iza dahana ra'sah, apabila Rasulullah SAW meminyaki rambutnya, ya, maka kita lam yura minhu syaibun, maka tidak dikelihatan uban di kepalanya. Rambut tu dah kena minyak, dia dah rapat kan, tak nampak. Sebaliknya wa iza lam yadhan, sebaliknya apabila baginda sallallahu alaihi wasallam tidak meminyakinya, akan terlihat sedikit uban di atas kepalanya. Ya, itu maknanya ada kala kata nampak, ada kata tak nampak, sebab kes berminyak dengan tak minyak air. Bila berminyak kan dia tak nampak. Ya, maknanya terlampau sikit. Kalau semua putih tu nampak, minyak warna pun habis. Dari riwayat Ibnu Umar, baginda beliau menukilkan sebagaimana yang berikut, innama kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min ishrina sya'ratan bayda. Sesungguhnya uban Rasulullah SAW lebih kurang 20 helai sahaja. Ya, sikit sangatlah rambut selai kan. Kalau 20 helai tu halus sikit sangat. Ia penjelasan seperlunya. Berdasarkan daripada hadis-hadis ni yang telah diriwayatkan para muhaddis mana ulama hadis, telah menyatakan bahawa Rasulullah SAW telah menjadi lemah walau bagaimana mempunyai kekuatan 4,000 manusia. Yang ada kat Nabi tu 4,000 manusia, masya-Allah. Ya. Jadi maknanya maksud lemah tu apa? Ada mengalami telah uban di kepada itu. Tetapi ubannya tidak melebihi daripada 14 ke 17, atau setengah riwayat 20, tu paling banyak tu. Ini dipanggil apa? Menembangkan sedikit, tu maksudnya. Kemudian mereka juga menyebutkan alasan bahawa secara umumnya rambut yang beruban tidak lagi menarik, makna cinta wanita, mana isteri-isteri Rasulullah SAW secara perbandingannya adalah berumur muda. Rambut yang beruban mungkin menyebabkan kekurangan minat, maka memandangkan sifat keperempuanan isteri baginda, mana tidak menjadikan
maknanya semua rambutnya putih, walaupun mereka sebenarnya mencintai suami mereka yang mulia, itu seikhlas hatinya. Kemudian adalah makruh mencabut atau mengetip uban, kerana Rasulullah SAW memberitahu bahawa uban adalah cahaya bagi orang Islam. Uban dipanggil nurul mukmin, cahaya mukmin. Ya, tapi dia nak melawan dia ketik buang, nampak hitam. Ya. Maknanya makruh kita mencabut. Biarlah dia itu. Iaitu nur sunnahnya. Dan peringatan kepada mati kan. Lah mungkin nampak dah tua, kena ingin nak muda je. Kalau mewarnakan. Tengok keadaan. Kalau diwarnakan tujuan yang benar. Contoh lil harbi, perang. Ya. Dia sembuh di kala tu warna hitam. Dia bubuh perwarna hitam, tujuan dia apa tu? Untuk memberikan, dia panggil apa tu? Satu perang saraf kepada musuh. Jadi musuh bila nampak Islam, semua rambut hitam, ni orang muda semua kan. Kalau tengok semua putih, ini sekali round ni pun. Semua dah tua kan. Jadi dia tengok hitam semua tu, dia tengok ni, itu perang saraf. Perang saraf tu tak apa. Tapi kalau sengaja rambut putih nak pergi dye hitam, tu haram hukum dia, tak dibenarkan. Kalau pencelup perak, tengok belakang dia ada. Penggunaan pencelup pula, ya, untuk menyemir mencelup Rasulullah SAW. Terdapat pelbagai hadis yang berbeza mengenai tajuk ini. Penggunaan pencelup mempunyai bukti melalui beberapa hadis ya tertentu, tetapi tidak daripada hadis yang lain. Atas alasan ini juga ulama berbeza pendapat mengenainya, apakah boleh atau tidak menggunakan pencelup. Ya, pendapat Imam Tirmizi rahimahullah taala bahawa Rasulullah SAW tidak pernah menyemir mencelup rambut baginda, dan ramai ulama menekankan supaya pencelup digunakan, menekankan supaya pencelup digunakan. Dan ulama-ulama Hanafiyah, ya, pendapat Imam Hanafi dan pengikut dia Hanafiyah juga berpendapat sama. Perbincangan terperinci dapat dilihat dalam Duril Mukhtar, ya, permata-permata yang dipilih, Dur permata, nama kitab itu, di mana Rasulullah SAW tidak menggunakan apa-apa jenis pencelup adalah benar kerana telah dinyatakan dalam Sahih Bukhari bahawa uban Rasulullah SAW tidak melebihi 17 helai. Bagaimana kalau ada pencelup, tak ada uban, hitam semua, termasuklah di kepala dan janggutnya. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata bahawa Rasulullah SAW kadang-kala menggunakan bahan pencelup, kadang-kala, bukan selalu, dan kadang-kala tidak menggunakan. Dengan itu menyemir rambut adalah sunnah, namun begitu penggunaan bahan pencelup hitam adalah haram. Warna tu pula hitam tak boleh langsung, dia blok terus, ataupun warna merah ataupun perang tu. Menurut ulama Hanafiyah, menyemir rambut ataupun dipanggil celup adalah dipanggil mustahab, ya, mana digalak, dan penggunaan bahan pencelup hitam adalah makruh, dibenci oleh Ta'ala. Jadi tentang hitam mazhab kita haram. Ada bahan Hanifah yang panggil makruh. Penjelasan sebelumnya, diperbolehkan menggunakan bahan pencelup hitam untuk keadaan yang tertentu, tapi haram hukumnya jika dipakai untuk menipu gadis muda yang nak dipinang. Kan, dia rambut hitam semua, dia dye habis hitam, ingatkan muda, rupa dah 80. Kan, tujuan dia menipu, tu haram hukum dia, tak boleh tu. Penggunaan pencelup perang pula, Abu Himsah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'abni ibni li faqal ibnuka hadha, faqultu na'am ashhadu bih, qal la yujna alayka wa la yujna alayh, qal wa ra'aitu syaibah ahmar. Daku berserta anakku telah pergi menemui baginda Rasulullah SAW. Baginda bertanya, adakah ini anakmu? Ya, daku pun menjawab, ya, kataku. Tolonglah saksikan ini adalah anakku. Dengan itu Rasulullah SAW bersabda, ya, azab terhadap dosanya tidak terbeban ke atasmu,
dan begitulah juga azab terhadap dosa semua tidak terbeban ke atasnya. Mana masing-masing tanggung kesilapan masing-masing. Kemudian Abu Himsah berkata, pada masa tersebut aku mendapati setengah daripada rambut Rasulullah SAW berwarna perang. Jadi masa ketika cakap tu dia nampak, ya, atau sahabat-sahabat mengeluarkan hadis dengan gaya dia menampak suasana gitu. Jadi nampak situ dia ambil apa? Warna Nabi rambut tapi adalah ahmar. Ya, dia tidak putih tapi ahmar, perang. Catatan ini nyatalah dari sini bahawa pencelup merah perang telah digunakan. Situ ulama kata itu. Yang kedua, sebelum kedatangan Islam, azab dan siksa mana denda kerana kesalahan jenayah boleh dipindahkan kepada satu sama lain dulu sebelum datang Islam. Islam tak ada, dan masih tanggung. Dengan alasan inilah Abu Himsah radhiyallahu an meminta agar Rasulullah SAW menjadi saksi jika ditakdirkan terjadi demikian, maka bagi Islam dapatlah membayar dosa tersebut. Tapi Rasulullah SAW memberitahunya bahawa anaknya tidak dibebani dengan dosa bapaknya dan dosa anaknya tidak dibebani oleh bapaknya. Jadi masing-masing tanggung. Tak ada kata istilah awak buat kita tanggung, tak ada. Ini adalah sebagai menyanggah dan menghapuskan amalan jahiliyah yang kemudian ada orang lain pula boleh tolong ampunkan dosa dia, ya. Meminta tolong ampun lain. Dia minta macam Rasulullah tolong minta ampunkan, tu tolong minta. Menghapuskan dosa tu, itu kerja Allah Ta'ala, ya. Macam setengah agama-agama jahiliah ada, tokoh agama dia bagi duit, wah dia doa dah selesai, dia tu kan selesai kan lah. Penjelasan yang seperlunya. Seringkali kedengaran kejadian-kejadian bahawa seorang anak yang terbiar berhutang sebanyak puluhan ringgit atas nama bapanya dan kemudian meninggalkan rumah untuk pergi makan angin, ya, dia pergi makan angin. Dia hutang pergi makan angin. Kemudian si piutang akan menuntutnya daripada bapanya, dan mengambil wang daripadanya. Bapanya terpaksa membayar walaupun bukanlah dia yang bertanggungjawab untuk membayar, kerana memikirkan anaknya sendiri walaupun nakal, ya. Jadi budak lelaki yang pergi belajar di sekolah-sekolah selalunya membuka akaun di restoran. Oh, dia buka restoran. Ya, buka pukul 3.5. Kalau dulu pukul 3.5 di kedai-kedai dan pemberi restoran, dan kedai pun memaksa penjaga budak tersebut membayar harganya. Ini tidaklah diharuskan, kerana sepatutnya sebelum mereka membenarkan akaun dibuka perlu mendapat izin daripada penjaga-penjaga terlebih dahulu. Sebab sini banyak elat penipuan akan berlaku, ya. Mungkin tukang kedai boleh pakai dengan budak kau buat, besok kau ambil bapak kau. Jadi ada unsur kezaliman kepada bapak. Sebab tu dia kena tasirkan dengan bapak dulu, setuju atau tidak. Okey, Islam tak lulus sebab bila ada unsur gharar, tipu daya, Islam tak benarkan. Tanpa perjanjian, ya, mana kan boleh mereka disuruh bertanggungjawab terhadapnya. Dengan ini pemilik-pemilik restoran dan kedai-kedai perlulah memperolehi persetujuan penjaga murid-murid terlebih dahulu sebelum maknanya akaun dibuka. Akaun dibuka kerana tanpa persetujuan penjaga-penjaga tidak bertanggungjawab untuk membayarnya. Kemudian diriwayatkan bersumber daripada Usamah bin Mauhab radhiyallahu an, dinukilkan seperti berikut. Su'ila Abu Hurairah radhiyallahu an, hal khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Sayyidina Abi Hurairah telah ditanya, apakah baginda Islam pernah menyemir rambutnya? Itu mana khataba? Beliau menjawab, ya pernah. Cuma maknanya warna tu. Kemudian Al-Jahzamah radhiyallahu anha isteri kepada Busail ibni Yaqashasiyah pernah menceritakan bahawa ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfudu ra'sah wa qad iktasala bi ra'sihi ya rad'un min hina'in aw qala rad'un syakka fi hadza syai'. Aku melihat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya
sambil mengibaskan rambut setelah selesai mandi. Di kepala baginda SAW terdapat bekas daun inai ataupun bekas celupan. Maknanya sini mengandaikan ada Rasulullah melakukan pencelupan. Sayyidina Anas menerangkan bahawa ra'aitu sya'ra Rasulullah SAW mahduban. Aku lihat akan Rasulullah SAW, mana rambut itu dicelup dengan warna merah, itu mana makhdubah, dicelup dengan warna merah, itu ada dilakukan Nabi. Adapun hitam atau ulama tawangi, mazhab Syafi'i kata haram. Dan satu lagi, Hammad telah menukilkan bahawa Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil radhiyallahu an telah berkata, ra'aitu sya'ra Rasulillah SAW indah iaitulah Anas bin Malik makhdubah. Ini hebat para sahabat kan, dapat melihat baginda SAW dan banyak tentang hukum ada di situ. Itu ra'aitu sya'ra Rasulullah SAW, aku sendiri lihat gitu ya Rasulullah SAW, aku lihat, telah aku melihat Rasulullah SAW ketika berada di rumahku. Kalau terjemah sini ra'aitu sya'ra, aku telah melihat akan rambut. Di terjemah ini ada rambut, tak ada, tidak terjemahan. Kalau asal makna ini ra'aitu, mana aku lihat, sya'ra itu mana rambut Rasulullah SAW. Ya, itu indah Anas bin Malik, ya, ketika itu berada di rumah Anas bin Malik, telah mencelup rambutnya. Ini menandakan hujah. Dia kata mencelup cuma warna itu menggunakan warna perang itulah. Kemudian penggunaan celak mata pula. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.